Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah. Orangnya tidak diterterakan namanya di sini. Okey, tajuknya adalah Siapa Dia? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku ni bab menulis dengan cara yang betul ni memang tak reti. Jadi aku tulis bagi orang faham je lah. Kisah aku ni bagi aku seram. Orang lain aku tak pastilah. Ceritanya kira-kira 10 tahun lepas. Masa tu aku tingkatan 5. Aktif lah juga masa sekolah dulu. Biasalah budak-budak desa punya riadah petang, main takraw, bola sepak kan. Nak dijadikan cerita, satu hari tu aku beriadah petang main bola tampar dengan kawan-kawan dekat kampung. Sebelum tu, aku nak beritahu, aku ni lahir je dekat KL, tapi membesar dekat kampung. Aku tinggal dengan nenek dan arwah atu aku sejak umur 6 bulan sampailah tamat tingkatan 5 dekat sana. Okey, sambung balik cerita tadi. Zaman aku dulu, kalau bersukan petang-petang, selagi tak azan maghrib, selagi itulah kita orang main. Bukan apa, kadang-kadang tak sedar tiba-tiba je dah azan. Mengelupulah masing-masing balik rumah. Nak dijadikan cerita, satu hari tu, lepas dia bersukan, aku pun baliklah ke rumah. Masa tu dah azan dah. Aku sampai rumah tu, azan baru je habis. Jadi, aku masuk rumah macam biasa, bagi salam dan masuk rumah. Aku masuk rumah dan nampak nenek aku berjalan dari dapur nak ke bilik air. Nak ambil uduk lah dia. Sambil tu dia ingatkan aku lah, suruh aku solat. Dik, kau jangan lupa solat, kata nenek dia. Mandi nak solat maghrib terus, kata nenek. Okey. Baru balik bersukan, badan mesti berpeluh lah kan. Aku rehatlah dulu dekat ruang tamu. Sambil sejukkan badan tu, aku baring kejap atas kerusi. Selalunya aku tak duduk dekat ruang tamu, tapi hari tu aku macam letih sangat. Aku terus duduk dekat ruang tamu, malas nak masuk bilik. Lepas nenek aku keluar dari bilik air, sambil jalan dia tegur aku, suruh pergi mandi dan solat cepat. Aku pun cakap lah, badan berpeluh lagi, nak sejukkan badan kejap, lepas tu mandi dan solat lah. Masa aku baring tu, tak sampai pun 5 minit, aku macam terlelap. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu grill rumah aku berkali-kali. Kuat jugalah dia ketuk. Aku yang dah terlelap tadi pun tersentak dengan bunyi kuat tu. Rasa nak marah pun ada. Yelah, waktu maghrib datang rumah orang, salam pun tak ada. Lepas tu ketuk banyak kali macam tu. Aku pun bangun dalam keadaan marah sambil mulut membebel. Siapalah datang maghrib ni? Salam tak ada, apa pun tak ada, tiba-tiba ketuk kuat-kuat pula. Macam tu lah. Lebih kurang. Lepas tu, sampai dekat pintu, tangan aku dah pegang tombol pintu tu, tapi hati aku rasa tak sedap. Melihat pada jam yang ada dekat dinding tu, memang mustahil orang nak datang waktu-waktu macam tu. Sebab suasana kampung kan lain, tak macam bandar. Lepas maghrib dekat kampung memang dah sunyi dah. Dalam hati aku kata, takkanlah Atuk balik kot. Atuk kalau dah pergi surau sampai lepas solat isyak baru dia akan balik. Siapa kat luar ni? Pintu grill tu masih berbunyi kuat lagi, macam suruh buka cepat. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Aku terus batalkan niat aku nak buka pintu tu. Dari rasa marah bertukar jadi rasa yang sangat takut. Pintu tu masih berbunyi kuat. Aku ni penakut, Tapi sedalam keadaan masa tu, aku nak tahu juga siapa yang ketuk pintu tu waktu-waktu maghrib ni. Aku ambil keputusan pergi ke arah sliding door. Hati makin berdebar-debar, takut sangat-sangat, tapi tetap nak tahu siapa yang ketuk tu. Aku cuba juga beranikan diri aku
selak sikit langsir yang menutupi seluruh sliding door tu. Ya Allah! Korang boleh bayangkan tak? Benda yang paling korang takut ada depan mata korang. Macam itulah aku rasa. Masa tu, mulut ni tak boleh cakap apa-apa dah. Kaki jadi lemah. Tapi sebabkan ketakutan melampau tu, aku gagahkan juga. Aku nampak seluruh badan dia berbungkus. Dari side tepi muka memang tak nampak, sebab aku dari bahagian belakang sikit dengan kain yang dah lusuh kekuningan tu. Kepala dia menghentak-hentak pintu grill rumah atuk aku tu. Dengan kaki yang lemah tu, aku kuatkan juga untuk berlari. Biasa dekat ruang tamu, macam-macam perabot ada. Punyalah takut masa tu, aku jatuh 2 kali sebab tersepak kaki kerusi dengan meja. Aku bangun lagi dengan kaki sakit tu, terus tuju ke bilik nenek aku. Nenek aku masa tu dah habis solat. Tapi tengah wirid lah. Aku terus menyorok belakang dia, ketakutan. Nafas masih lagi laju masa tu. Takut sangat-sangat. Lepas je nenek aku selesai, dia tanya aku, "Kenapa kau ni berpeluh-peluh?" Aku cuma cakap, "Dekat depan ada hantuan. Hantuan." Takut. Itu je yang ayat aku ulang. Nenek aku macam tahu sesuatu, tapi dia diam aje lah. Dia biar aku tenang dulu. Lepas nenek nampak aku macam dah okey sikit, dia tanya lagi, "Dah solat ke?" Aku cakap belum. Dan aku cerita segala yang jadi dan yang aku nampak. Nenek aku pun cakap, "Itulah, waktu maghrib tidur buat apa? Lepas tu balik bersukan maghrib-maghrib, masuk tak baca apa-apa, main masuk aja. Setan pun ikutlah." Sampai sekarang, aku masih tak puas hati dengan jawapan nenek aku tu. Dari mana datangnya si pocong tu? Apa dia nak? Ada sesiapa ada pengalaman macam ni tak waktu-waktu maghrib? Okey, terima kasih bagi yang sudi mendengar. Aku takkan lupakan kisah ni sampai bila-bila. Dan Al-Fatihah untuk arwah atuk. Maaf jika ada tersalah kata. Ini adalah kisah benar. Terima kasih, Brother Fai. Saudara, kisah yang kedua ini datangnya daripada Rashid Salim. Kisah yang bertajuk Rumah Ada Puaka. Kamal, tak kurang hebat cerita disampaikan kepada aku. Kali ini dia beria-ia nak cerita juga selepas aku up kisah yang diceritakan oleh Abang Jamil di page cerita Rashid Salim tadi. Katanya aku mesti tulis agar korang juga dapat baca. Okey, aku tuliskan walaupun otak aku dah penat. Semua ni demi korang yang aku kasihi. Okey, korang layan je apa yang dia nak cerita, asalkan ceritanya tu seram dan penuh misteri. Jangan cerita yang mengarut sudahlah. Sebab aku tak suka buang masa dengan benda-benda yang tak best. Gitu. Menurut Kamal, ada sekeluarga ni berpindah ke sebuah rumah di desa. Suaminya pula berpangkat inspektor, ditugaskan di sana. Aku tak tahulah kampung mana. Tak pula dinyatakan dengan lebih terperinci. Aku pun tak adalah tanya lebih-lebih. Ikut korang lah, asalkan dapat membayangkannya bagaimana keadaan tu ya. Inspektor ni ada anak perempuan, anak tunggal. Mereka tinggal di rumah batu dengan seni bina lama. Kalau ada kayu pun, kayu yang berkualiti untuk elak dimakan anak-anak. Itu pun anak-anak misteri cuba juga makan. Kemudian, pada satu malam, suasana agak dingin dan di luar rumah hujan renyai-renyai turun beserta kilat memancar.
Ia menambahkan lagi rasa tidak sedap hati isteri dan anak sejak awal-awal menjejakkan kaki ke rumah berkenaan. Bagi si ayah pula, sangat penuh dengan keberanian. Katanya tidak ada apa yang tak ditakutkan lah. Tidak semena-mena pada malam tersebut, si ayah mendapat panggilan kecemasan, meminta agar segera ke balai polis. Anaknya pula susah nak tidur. Dia terjaga bila terdengar bunyi radio. Perlahan-lahan, dia keluar dari bilik pergi ke ruang tamu. Dia off switch dan cabut plugnya sekali. Sewaktu dia berpaling dan mula melangkah, radio tu bunyi lagi dengan lagu English yang sama. Lagu yang dia tidak pernah dengar sebelum ni. Macam lagu lama. Bila dia toleh, plug tak bersambung pun. Cepat-cepat dia lari masuk bilik dan selimutkan diri. Dia ketakutan. Kemudian lagu tu berhenti sendiri. Pada masa yang sama, giliran ibunya pula kena kacau. Dia nampak bayang-bayang seseorang dekat penjuru tingkap waktu kilat sedang memancar. Terlakar jelas wajah si anak merenung tajam ke arahnya. Dia memanggil anaknya. Sekali lagi dia pandang. Dah tak ada. Dengan pantas dia pergi ke bilik anaknya dan mendapati si anak dalam ketakutan. Mereka berpelukan kerana merasakan rumah yang mereka duduk ni tak beres. Perasaan tu sangat mencemaskan. Suaminya belum pulang sehingga membawa ke pagi hari. Pada siang harinya, si suami pulang dan mendapati isterinya sedang menanti dengan penuh gairah. Mereka melakukan hubungan intim. Usai itu, si suami pergi ke ruang tamu. Tiba-tiba, dia mendapat panggilan telefon dari seseorang. Takkan nak lagi, katanya kepada isteri. Bukan apa, takkan dalam rumah pun nak main telefon. Si isteri jawab, dia dan anaknya ada di pasar beli barang. Jadi dengan siapakah dia berasmara? Aduh, aku membayangkan benda tu. Kamal angguk-angguk. Kau bayangkan, bagaimana kalau dia tunjukkan rupanya yang sebenar? Aku tak dapat nak fikir. Tapi ada juga yang alami tanpa sedar kan? Sekian.